Rasulullah kata ada 4 perkara ini, kalau kau ada 4 perkara ni dah tak ada harta dunia yang kau hilang dah. Apa gunanya banyak harta tapi kalau tak ada 4 perkara ni, maknanya seakan-akannya tak berguna. Apa perkara yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut? Yang pertama sekali Rasulullah sebut tentang hifzu amanah. Perlu ada amanah. Maknanya tak guna kalau kaya jutawan sekalipun tetapi tidak amanah, maknanya tak guna. Yang kedua, sidqu hadis, iaitu kata-kata, mempunyai kata-kata yang benar, iaitu jujur. Yang ketiganya, husnul khaliqah, iaitu mempunyai akhlak yang baik. Yang keempat, wa'ifatut tu'mah, iaitu mempunyai kesucian makanan. Tidak kiralah kalaulah dia miskin sekalipun, 4 perkara ni ada, sebenarnya dia menggambarkan bahawa dia telah melengkapi perkara-perkara kebaikan yang ada dalam dunia ini. Tak guna kalau jadi jutawan pun sekiranya dia tidak bersifat amanah, ataupun dia tidak bercakap jujur, tidak mempunyai akhlak yang baik, ataupun mempunyai sumber makanan yang tidak baik. Rasulullah mengaitkan sifat amanah dengan seluruh isi dunia. Seakan-akan orang yang mempunyai sifat amanah, jujur dan berintegriti ini adalah orang yang kaya dah sebenarnya. Maknanya dia mempunyai aset yang penting dalam dia menguruskan kehidupan dunianya. Macam kalau kita tengok dalam perniagaan, kalau kita rasakan perniagaan kita itu perlulah ada modal dia. Modal yang paling utama mungkin kita rasakan modal-modal aset-aset yang kita keluarkan tu tadi. Tetapi menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ni dia bagi pandangan yang sedikit berbeza. Dia kata siapa yang tidak ada modal, maka jadikan sifat amanah dia sebagai modal dia. Maknanya amanah ni modal yang paling utama. Tak guna kalau kita ada banyak modal, aset-aset yang banyak, tetapi orang tahu dia ni kalau berniaga nipu sikit. Orang tak suka orang yang tidak mempunyai amanah tersebut. Samalah perihalnya dalam hadis ini, walaupun mungkin perniagaannya biasa sahaja, tetapi disebabkan kerana sifat amanahnya yang tinggi, itu akan menjadi satu modal yang paling penting, lebih berharga daripada seluruh harta kekayaan yang ada mungkin pada orang lain itu sendiri. Doktor, kalau kita berniaga ni, katakan kos untuk membuat produk tu dalam RM10, tapi kita menjualnya 10 kali ganda. Kita jualkan RM100 kan. Adakah dari segi agama dibenarkan ataupun macam mana? Secara umumnya sebenarnya tidak ada halangan yang khusus. Maknanya seseorang itu andai sekiranya memang modal dia RM10, dia jual RM100. Maknanya 10 kali ganda, tidak ada larangan yang khusus selagi mana pembeli itu bersedia untuk beli. Dan kalau kita tengok pun, kalau macam ada juga model-model yang sekarang ni, mungkin kereta katakan modal dia RM10,000, dia jual RM100,000. Tetapi kalau pembeli sanggup beli dengan loan dia, dengan dia sanggup, maknanya ada akad jual beli yang diterima, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sekiranya ada unsur-unsur penipuan yang lain. Itu yang biasanya yang kita perhatikan dalam hadis-hadis muamalah yang ditegah oleh Rasulullah. Manakala sekiranya kadang-kadang kita perasan kalau yang buat mass production tu kan, maknanya kos dia satu tu maknanya sekadang berapa sen je, tapi dia boleh jual RM10. Jadi memang berkali ganda. Tetapi kalau pembeli bersetuju, maka secara umumnya tidak menjadi masalah dari aspek tersebut. Tidaklah kita katakan dia tidak bersifat amanah, tetapi itu adalah dari aspek bagaimana dia menguruskan perniagaannya. Selain daripada sifat amanah mencari rezeki itu juga sangat penting. Kerana kita bimbang duit yang kita dapat itu tadi daripada hasil tidak amanah, makan rasuah dan sebagainya, kita berikan pula kepada ahli keluarga kita. Inilah yang ditegaskan kepada penghujung hadis tu. Rasulullah mulakan dengan jaga amanah dan Rasulullah tutup dengan menjaga kesucian pemakanan, agar jangan kita ambil daripada sumber rezeki kita makanan yang tidak halal ataupun daripada sumber yang tidak bersih. Oleh yang demikian tuan-puan, kita hendaklah ada sifat amanah, kita hendaklah memerangi rasuah, perangi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.